Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Allahu Akram, Allahu Akram, Allahu Akram. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat uh, kita bersyukur kepada Allah pada malam pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampailah ke akhirnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberi kita dan masih lagi memberi dua nikmat yang paling besar, dan kita berharap kita akan kekal dengan dua nikmat tersebut, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terkira dan tidak pernah terhitung buat kita. Alhamdulillah, hadiah untuk kita semua di bulan Ramadan inilah, dan untuk kita melipat gandakan amalan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mengambil pesanan-pesanan Nabi, seperti mana banyaklah Rasulullah sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jadi insya-Allah kita sekarang bersama-samalah untuk kita sama-sama mengupas dan berkongsi tentang sahabiat dan ummul mukminin, ummahatul mukminin, iaitu Aisyah Abu Bakar. Subhanallah, sebelum kita pergi lebih lanjut, di bulan Ramadan ni pernah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amalan? Masih waktu tu Aisyah tidak dapat menunaikan ibadah puasa. Jadi apa kata Aisyah? Aisyah kata, apakah amalan yang boleh dilakukan untuk wanita ni? Apakah amalan yang boleh dilakukan untuk kita semua di bulan Ramadan? Maka Rasulullah ajar Aisyah dan Abu Bakar dan juga untuk kita semua dengan satu doa yang kita sentiasa dan sering ulang-ulang, iaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Alhamdulillah, kita sekarang berada dalam slot Nabawiyat, iaitu dalam siri-siri sahabiyat, insya-Allah. Mudah-mudahan bila kita menelusuri biodata, biografi sahabat ni, seperti mana Rasulullah sebut, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka kita mengharapkan dengan perasaan, maksudnya dengan cinta kita dengan sahabat itu, akhirnya memberi satu jaminan yang sangat besarlah, yang sangat kuat untuk kita untuk kita bersama dengan orang yang kita cintai, iaitu sahabiat ummahatul mukminat, insya-Allah. Jadi kita lihat sedikit tentang susur galur ataupun kelahiran Aisyah Abu Bakar. Aisyah Abu Bakar ini seperti mana kita tahu bahawa Abu Bakar dia berkahwin dengan beberapa isteri lah kan. Okay, yang pertama, Abu Bakar dia berkahwin dengan Qutailah Abdul Uzza. Daripada hasil perkahwinan Abu Bakar dan Qutailah Abdul Uzza ni lahirlah Abdullah dan
Asma. Yang biasa kita dengar Asma Abu Bakar tu, itu adalah adik kakak kepada Aisyah. Okay, itu dua orang lah hasil daripada perkahwinan Abu Bakar dan Qutailah, maka lahirlah dua orang tadi, Abdullah dan Asma. Tetapi akhirnya tidak lama perkahwinan tersebut sebab Qutailah ni dia tak masuk Islam. Maka pada ketika itu akhirnya terpaksalah diceraikan. Seterusnya seterusnya Abu Bakar berkahwin dengan Rumman. Rumman ni nama sebenarnya Zainab. Zainab binti Abd, dan iaitu isteri Abu Bakar yang kedua lah. Jadi Abu Bakar berkahwin dengan Rumman. Hasil daripada perkahwinan ni lahirlah Abdurrahman dan Aisyah. Aisyah. Inilah dua orang ni lah kan hasil perkahwinan Abu Bakar dengan Rumman. Dan begitu juga selepas Rumman meninggal, Abu Bakar berkahwin dengan Habibah, dan Habibah akhirnya lahir Ummu Kalsum, dan Abu Bakar berkahwin dengan Asma bin Umais, akhir lahir Muhammad, lahir anak bernama Muhammad. Jadi Abu Bakar mempunyai 6 orang anak lah. Jadi itu antara sedikit lah secara ringkas adik-beradik tiri, adik-beradik kandung Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha ini dikenali sebagai, seperti mana kita tahu, Aisyah ini Rasulullah gelarkan dia. Maksud Rasulullah biasakan gelaran yang Aisyah sukalah, ataupun gelaran manja lah kan, iaitu dikenali sebagai Aish. Kadang-kadang Rasulullah memanggil Aisyah dengan gelaran Ya Aish. Kadang-kadang Rasulullah juga memanggil Aisyah dengan gelaran Humairah. Dan ada juga riwayat yang lain yang mengatakan bahawa Aisyah juga dikenali sebagai As-Siddiqah. Maksud orang yang benar, orang yang sentiasa membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, dalam tingkah laku dan sebagainya. Jadi bila kita tengok Aisyah dan keturunan Aisyah ini, dan ayahnya seorang yang sangat soleh dan bahkan merupakan sahabat rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi kita tengok pula macam mana akhirnya sebabnya kita pun kena laju juga, sebab kita pun ambil masa dalam 30 minit, insyaAllah setengah jam, untuk kita tengoklah kan beberapa benda yang kita boleh ambil dan kita praktikkan lah kan, untuk kita menjadikan sahabiyat dan Aisyah ini sebagai qudwah kita. Okay, jadi kisah tentang perkahwinan Nabi dengan Aisyah. Selepas kewafatan, masa selepas Khadijah meninggal dunia, dan Khadijah meninggal dunia pada sebelum peristiwa Isra' Mi'raj, pada beberapa kenabian dalam 3 tahun kenabian Nabi. Macam itulah kan gambaran dia, 3 tahun kenabian Nabi. So akhirnya bila ada beberapa riwayat lah tentang perkahwinan Aisyah ni kan. Bila nak sebutnya Rasulullah bermimpi kan, 3 malam berturut-turut. Rasulullah mimpi 3 malam berturut-turut, malaikat datang dan malaikat mengatakan, ini adalah isterimu. Ini adalah isterimu. Bahkan bukan isterimu saja, isterimu di dunia dan akhirat. Maka akhirnya Rasulullah terkejut kan. Sebab apa? Sebab bila dia sebab malaikat datang dengan membawa macam balutan, wajah gambar kan, dan dibalut dengan sutera putih. So bila Rasulullah buka kan balutan tersebut, Rasulullah terkejut sebab yang ada dalam gambar itu adalah seorang kanak-kanak, iaitu Aisyah kan, anak kepada sahabat rapat dia, Abu Bakar. Jadi Rasulullah terkejut. 3 malam berturut-turut Rasulullah mimpi perkara yang sama. Jadi akhirnya bila Rasulullah dah tahu okay, itu adalah sebenarnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah kata jika itulah ketetapan daripada Allah, maka benda itu akan berlakulah kan? Maka Rasulullah akan redha. Jadi nak sebutnya
nak sebutnya bila pernah ada seorang ni daripada isteri kepada Osman bin Maz'un kan, dia datang kepada Rasulullah kan, selepas beberapa tahun lah kan, selepas 3 tahun Rasulullah macam tak ada, ialah tak ada isteri lah kan, sebab Khadijah dah meninggal. Maka isteri kepada Uthman ni ditanya, ya Rasulullah, kamu tak nak ke masih berkahwin lagi kan? Kamu nak daripada apa? Masih nak kahwin daripada anak dara ke ataupun janda? Maka Rasulullah pun kata, okey, bolehlah cuba untuk dua-dua lah kan. Maka akhirnya isteri kepada Uthman ni pun dia pun mencadangkan, maksudnya akhirnya mencadangkan supaya Rasulullah kalau anak dara iaitu Aisyah, kalau janda Saudah kan. Maka akhirnya bila perkara itu berlaku sebab akhirnya Rasulullah serahkan kepada isteri Uthman ni, so akhirnya isteri Uthman berjumpa dengan ayah Fatimah duduk atas. Jadi masih isteri Uthman ni, masih orang tengah ni kan, dia pun pergilah jumpa dengan ibu kepada Aisyah. Lalu dia cakaplah kan, jika Rasulullah nak meminang Aisyah kan, aku datang ni untuk jadi wakil, masa Rasulullah nak meminang Aisyah. Maka waktu tu Rumah dia rasa sangat gembira, yang datang maksud nak meminang Aisyah ni adalah seorang Nabi dan seorang yang sangat mulia, iaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Rumah ditunggu Abu Bakar balik. So dia pun sampaikan kepada Abu Bakar, dia kata Abu Bakar Rasulullah meminang kan, nak meminang Aisyah. Maka Abu Bakar dia rasa macam mana boleh kan, sebab Rasulullah, maksudnya Nabi Muhammad itu adalah saudaraku. Maksudnya nak katanya Abu Bakar dia memandang Rasulullah ni sebagai adik-beradik dia. Maksud sampai tahap macam tu. Tapi bila kembali kepada Rasulullah balik, Rasulullah kata tak kan, Abu Bakar adalah saudaraku dalam Islam. Nak katanya akhirnya aku layak untuk Aisyah tu, maksud aku boleh mengahwini Aisyah tu. Jadi benda itulah kan, akhirnya qadarullah ma syafa'al. Ada riwayat yang banyaklah juga tentang perkahwinan Aisyah ni, tentang umur Aisyah dan sebagainya. Tapi kita mengambil pandangan yang rajih daripada hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim maksudnya adalah Aisyah berkahwin dengan Rasulullah ni kan, masa Rasulullah bernikah dengan Aisyah pada umur 6 ataupun 7 tahun. Tetapi Rasulullah bersama, maksudnya duduk sekali pada umur 9 tahun. Secara masa rajihnya adalah 9 tahun Rasulullah dah bersama dengan Aisyah. Sebab tu kita biasa dengar kan hadis-hadis daripada Aisyah sendiri yang mengatakan bahawa macam-macam lah cerita macam mana Aisyah dia bermain dengan sahabat-sahabat dia, dan Rasulullah juga bersama tengok kan, masih keanak-anakan, ialah kanak-kanak kan bermain kan. Jadi nak katanya begitulah kan, masih Rasulullah melihat sebab tu Rasulullah, kalau kita nak cakap kan, siapa yang paling mengenali ataupun siapa yang paling kenal wanita, maksudnya yang paling kenal wanita adalah Rasulullah. Sebab Rasulullah melihat kan wanita itu kan, daripada Aisyah, maksudnya daripada kecil daripada umur 9 tahun sampailah Aisyah itu meningkat dewasa. Fatimah, tolong Fatimah. Okey, jadi seterusnya kita tengoklah kan, maksud itu nak sebut tentang macam mana akhirnya perkahwinan itu akhirnya berlaku jugalah kan. Okey, jadi seterusnya kita tengok pula apakah keistimewaan Aisyah lah kan. Okey, jadi kalau pertama adalah Aisyah adalah isteri yang paling dicintai, isteri kecintaan Nabi. Sebab apa? Sebab di dalam hadis kan,
malaikat mengatakan ini adalah zaujah kamu fid dunya wal akhirah. Ini adalah isteri kamu di dunia dan akhirat. Masa itu nak kata sebutnya bahawa Aisyah ini begitu, maksud dia adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tengah dia, maksudnya menjadi orang tengah ni adalah malaikat Jibril itu sendiri. Okay, bila sahabat tanya Nabi, siapakah manusia yang kamu paling cintai? Maka Rasulullah kata, Aisyah. Yang paling aku sayang, yang paling aku cinta adalah Aisyah. Lepas tu sahabat Nabi tanya lagi, kalau daripada lelaki, siapa lagi yang kamu cintai? Iaitu ayah dia, iaitu Abu Bakar. Jadi ramai sahabat melihat maksudnya betapa kasih dan sayangnya Rasulullah terhadap Aisyah. Sebab tu kalau kita tengok dalam beberapa peristiwa antara isteri-isteri Nabi ni berlaku perbincangan sesama mereka. Sebab apa? Sebab mereka rasa tak puas hati dengan Aisyah. Lalu apa yang pernah mereka buat, masa isteri-isteri Nabi ni, beberapa isteri-isteri Nabi ni akhirnya mereka berbincang. So mereka pun mereka panggil Fatimah maksud untuk dengarlah masalah dia orang. Dan supaya akhirnya bila Fatimah dengar tu, Fatimah akan sampaikan kepada Rasulullah. Dan mereka rasa bahawa Rasulullah melebihkan Aisyah. Tetapi akhirnya Fatimah bila dengar tu, dia terus pergi dekat ayah dia lah. Dan wahai ayahku, masih macam tu lah, masih wahai ayahku nak sampaikan sekian-sekian. Tapi akhirnya Rasulullah terus tepis. Rasulullah kata, ya Fatimah, jika kamu mencintaiku dan jika kamu cinta ayah kamu ni dan jika kamu cinta Rasulullah ni, maka kamu cintalah pada siapa yang Rasulullah cinta. Maksudnya akhirnya Rasulullah cinta kepada Aisyah, maka kamu juga, bila kamu cinta kepadaku, maka cintalah Aisyah juga. Sebab apa? Sebab kita akan bersama dan kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Dan di hari kiamat nanti kita pun akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi itu pertamalah bahawa kecintaan Rasulullah kepada Aisyah. Tetapi akhirnya layanan ataupun keadilan Rasulullah ini sama, tetapi nak kata dari sudut, maksudnya dari sudut pemerhatian kalau kita tengok Aisyah itu sendiri, dialah satu-satunya isteri yang dara lah, anak dara. Yang lain semua janda. Jadi akhirnya tertolaklah dakwaan-dakwaan yang mengatakan Rasulullah Rasulullah suka perempuan lah, sekian-sekian, masa itu tertolak. Tetapi nak sebutnya, nak kata Rasulullah memiliki isteri yang banyak pun, tapi kebanyakan semua adalah janda-janda, kecuali Aisyah. Aisyah sebab dia pun sayang sangat dekat Rasulullah dan dia sebenarnya dia meminta kepada Rasulullah, meminta kepada Allah supaya dikurniakan anak. Tetapi akhirnya dia tak ada anak pun maksudnya nak kata dia tak ada anak pun. Maksudnya satu-satunya anak-anak Rasulullah adalah bersama dengan Khadijah. Tapi bila Aisyah, dia meluahkan perasaan dia, dia kata dia nak sangat anak Biasalah perempuan dia nak meluahkan dan dia kata dia nak anak Yelah, itulah ujian untuk wanita lah kita semua. Jadi apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, yang Aisyah, jadikanlah, masih sayanglah atau sayanglah anak saudara kamu, iaitu Abdullah bin Zubair. Maksudnya jadikanlah Abdullah bin Zubair ni seperti anak kamu. Sampai tahap macam tu sekali lah nak sebutnya. Jadi begitulah kalau kita tengok macam mana Aisyah ni diramai juga anak-anak angkat. Sebab apa? Sebab walaupun dia tak ada anak tetapi akhirnya dia sangat kasih ataupun sayang kepada anak-anak Maksudnya anak-anak umat Islam ni adalah anak-anak dia jugalah Okay, jadi begitulah kalau kita tengok macam mana Aisyah ni dia sangat tinggi nilai dia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, seterusnya kita tengok juga macam mana Aisyah dari sudut kecerdasan ilmu dia. Dan kalau kita boleh sebut, dia adalah Sri Kandi ilmuwan Islam. Dia adalah seorang pelopor kepada ilmu
Masih untuk wanita ni lah kan. Sebab kalau kita tengok Rasulullah bersama dengan Aisyah sekejap je sebenarnya. Kalau kita tengok Aisyah ni dia duduk bersama dengan Rasulullah 9 tahun. Dalam tempoh 9 tahun tu dia bersama dengan Rasulullah sebenarnya hanya 9 ataupun 10 tahun je. Sebab apa? Sebab umur dalam 18 tahun tu Aisyah dah, maksudnya Rasulullah dah meninggal. Maksud Rasulullah dah wafat pada ketika umur 63 tahun kan. Tapi pada ketika itu Aisyah baru berumur 18 tahun ataupun 19 tahun. Maksudnya area macam tu lah kan. Jadi bila kita tengok kalau kita tengok, kita baca-baca hadis Nabi dan bahawa kita tengok macam mana ada hadis-hadis daripada Aisyah sendiri yang mengatakan Aisyah seperti keanak-anakan, manja dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok kehidupan dia bersama dengan Rasulullah memang sekitar umur kanak-kanak, umur remaja dan baru nak meningkat ke dewasa. Baru nak meningkat dewasa. Jadi kalau kita tengok kita sendiri pun pada saat ketika tu maksudnya macam tu lah kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok perjalanan Aisyah radhiyallahu anha ketika selepas kewafatan Nabi, Masya Allah, Subhanallah, Aisyah dikenali ataupun dia menjadi tokoh rujukan kepada tokoh sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni akan bertemu dengan Aisyah, minta pandangan dari sudut hadis, dari sudut tafsir, dari sudut ilmu faraid, dari sudut ilmu fiqh dan sebagainya. Sebab nak katanya walaupun Aisyah walaupun dari sudut nak kata kalau kita nampak okey tak ada anak ni ada kekurangan kan. Maksudnya kita nampak itu kekurangan ataupun ujian lah kan, ujian Allah kepada manusia tu lah, ujian Allah kepada Aisyah. Tetapi di sana Aisyah tidak melihat ataupun tidak merendahkan ataupun tidak melemahkan diri dia ataupun dia hanya memikirkan benda tu. Maksudnya okey dia tak ada anak, maksudnya dia fikir bila ada anak sekian kan. Tapi akhirnya apa yang Aisyah buat? Dan Aisyah memanfaatkan kehidupan dia untuk ummah ni. Dan akhirnya dia menjadi tokoh rujukan. Masa kalau kita tengok dari sudut wanita yang satu-satunya yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni seorang yang sahabat-sahabat Nabi pun akan jumpa dengan Aisyah bertalaki dan sebagainya. Jadi dari sudut keilmuan itulah keilmuan itu sendiri. Jadi untuk kita para wanita apa yang kita boleh contohi Aisyah adalah dari sudut keilmuan dia kan. Kita dalam kehidupan kita, dalam sisa-sisa perjalanan kehidupan kita sekarang ni, dalam perjalanan kehidupan kita ni, akhirnya kita perlu sentiasa menuntut ilmu. Maksudnya kita sentiasa mencari ilmu. Sentiasa mencari menambahkan kefahaman ilmu, menambahkan keimanan. Bila kita faham, maka kita akan melakukan sesuatu perkara itu dengan penghayatan. Jadi begitulah Aisyah ni kan. Jadi benda itulah yang kita kena sama-sama praktikkan. Contoh macam apa yang berlaku lah, contoh apa yang kita boleh praktikkan kan. Contoh mungkin ada wanita-wanita di luar sana yang Allah uji dia tak ada anak. Tapi apa yang dia boleh sumbangkan kan untuk manfaat ummah ni kan. So dia belajar, dia manfaatkan hidup dia. Dia menuntut ilmu dan dia menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Jadi itulah kan. Masih bukanlah satu kekurangan. Atau bahkan kalau contoh orang yang ataupun orang yang kata dia ialah masih contoh wanita-wanita yang belum lagi dikurniakan suami, belum dikurniakan pasangan lagi kan. La tahzani, jangan rasa sedih kan, kerana di sana ada kelebihan-kelebihan yang lain ataupun hikmah-hikmah kan, takbir Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik itu. Jadi manfaatkan waktu yang ada itu untuk kita meluaskan kefahaman, ilmu dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok macam mana Aisyah ni, umur dia 19 tahun, maksud dia ialah kalau kita ni tengok kalau Ummahatul Mukminin ni selepas wafatnya Nabi, mereka tak boleh berkahwin. Maksud haram untuk mereka berkahwin kan. Jadi akhirnya Aisyah ni dia memanfaatkan kehidupan dia begitulah kan, sampailah dia
bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang tu lebih kepada macam mana kecerdasan Aisyah kan, ilmu dia. Jadi kita kena cuba memanfaatkan ilmu yang kita ada lah kan. Cari masa, cari peluang, cari kan. Jangan biarkan masa itu kan kosong ataupun masa itu berlalu begitu saja. Okay, seterusnya kita tengok peristiwa-peristiwa lah kan. Yang ketiga kita tengok peristiwa-peristiwa yang mungkin kita boleh ambil iktibar juga. Iaitu yang biasa kita dengar hadis ifk. Masih hadis ifk. Maksudnya hadis tentang fitnah kan, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kita tengok macam mana selepas peperangan Bani Mustalik ni kan, maka pada kita pun biasa dengar kan, tapi mungkin kita tengok secara imbas ataupun secara ringkas macam mana selepas peperangan Bani Mustalik itu kan, so akhirnya nak balik dah, nak pulang dah, kembali ke Madinah waktu tu. Tetapi Aisyah waktu tu dia perasan dia punya rantai dia tak ada. So akhirnya dia turun, lepas tu dia carilah kan. Tapi nak katanya qaddarallah ma syafa'an. Akhirnya apa yang bawa tu sahabat-sahabat Nabi yang bawa tu angkat je kan. Sebab dia ingatkan Aisyah ni dah ada lah. Sebab ada ke Aisyah ataupun tak ada Aisyah dekat dalam tu sama je. Sebab Aisyah tu dia memang kurus kan. Memang ringan lah kan. Sebab umur dia sekitar, kalau kita tengok umur dia sekitar dalam 15, 16 macam tu lah kan. Masih umur dia sekitar belasan tahun sahaja masa dia ikut Rasulullah kan. Akhirnya apa yang berlaku adalah dia pun tak apalah, ditunggulah kan. Mudah-mudahan mesti ada orang akan cari dia kan. Tapi akhirnya subhanallah kan, datang Safwan bin Mu'attal. So bila dia tengok daripada jauh tu, dia rasa macam ada something lah kan. So akhirnya dia tengok, dia tak cakap apa-apa kecuali apa yang disebut adalah kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia letak semua perkara itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So akhirnya dia tak cakap banyak, tak cakap apa-apa. So terus rendahkan tunggangan tu kan, maksudnya kenderaan kuda tu, supaya Aisyah boleh masuklah kan, boleh naik. So akhirnya apa yang berlaku kan, peristiwa ni sangat sangat memberi sangat besar lah kan. Sebab apa? Sebab ini berlaku pada rumah tangga Rasulullah kan. Dia katanya bila sampai je dekat Madinah kan, Aisyah memang tak tahu apa-apa kan. Dan lepas tu berlakulah kabar-kabar yang ni, tapi Aisyah tak tahu. Dia pun nampak macam dia tengok keadaan, maksudnya Rasulullah pun macam menjauhkan diri daripada dia, tak banyak sangat sembang dan sebagainya kan. Tapi akhirnya bila Aisyah tahu kan, so akhirnya Aisyah dia terus minta izin dengan Rasulullah kan. Sebab dia pun rasa macam agak sedih lah kan, agak berduka cita sebab Rasulullah tak pujuk ke dia, tak ada pun kan. Rasulullah pun pada ketika tu pun sama juga, Rasulullah pun tak senang duduk. Rasulullah tak dapat wahyu apa-apa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya katanya pada ketika itu, pada peristiwa hadis ifk ni kan, pada ketika tu wahyu memang tak turun. Dan memang sangat lama lah kan. Memang sangat lama. So akhirnya Rasulullah pun bertanya dengan sahabat. Bila dah lama macam tu, Rasulullah pun yelah, dia pun ada perasaan kan. So akhirnya Rasulullah pun tanya pandangan sahabat, dan sekian-sekian dah banyaklah pandangan sahabat kan. Contoh antara pandangan Usamah, pandangan Ali. Usamah kata takkanlah Aisyah nak buat macam tu. Aisyah adalah wanita yang salihah, yang taat, yang patuh kepada Allah. Tetapi Ali, walaupun dia cakap macam tu, bukanlah dia tak suka Aisyah. Tapi apa yang Ali kata banyak lagi perempuan lain. Sebab apa? Tapi apa-apa pun cuba tanya orang yang bersama dengan Aisyah, iaitu Barirah kan. Nama yang sentiasa bersama dengan Aisyah adalah Barirah. So akhirnya nak menegaskan, maksudnya apa-apa pun Rasulullah boleh tanya. Masa Ali bagi cadangan, boleh tanya Barirah macam mana Aisyah ni kan. Sebab apa Ali rasa macam tu? Sebab Ali pun, dia pun rasa benda yang sama. Yelah, sebab orang yang kita sayang kan, bila orang yang kita sayang, kita pun akan turut rasa perasaan yang sama tu. Jadi
jadi Ali ni dia tak nak Rasulullah susah hati, dia tak nak Rasulullah bersedih lama-lama macam ni kan. Jadi begitulah kan macam mana isarnya kan, maksudnya maksudnya sahabat ni sangat mengutamakan Rasulullah melebihi segala-galanya lah kan. Subhanallah. Okay, jadi seterusnya kita tengoklah kan macam mana akhirnya bila Aisyah minta izin dengan Rasulullah untuk duduk dengan mak ayah dia kan, Abu Bakar dengan Ruman. So akhirnya begitulah kan, masa tu Aisyah pun dia pun macam itulah, dia bersedih, memang tak sihat lah kan, dia sudut emosinya. Tapi apa yang Aisyah selalu ni, dia minta kan, dia berharap kan Allah sentiasa bersama dengan dia, Allah membersihkan dia kan. Dan akhirnya kan datanglah wahyu daripada Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. So akhirnya datanglah kan dia punya ayat lah, wahyu bahawa Allah telah membersihkan Aisyah. Masa sebenarnya Aisyah tidak berlaku zina pun dengan Safwan. Dan semua itu adalah kabar-kabar angin ataupun fitnah yang yang telah dirancang oleh orang munafik. Jadi benda tu sangat besar lah dalam rumah tangga Aisyah kan. Sebab tu kalau kita tengok macam mana bila mak kepada Aisyah ni kata, Aisyah kamu jumpa dengan Rasulullah kan. Tapi Aisyah waktu tu dia kata masih dia tak nak jumpa lah kan. Sebab apa? Sebab Allah yang membersihkan diri dia kan. Kepada Allah lah dia kembali lah kan. Kepada Allah lah dia berharap dan meminta. Jadi begitulah kan kalau kita tengok macam mana pengharapan Aisyah kan. Dari situ macam mana kita tengok macam mana ibadah, keimanan Aisyah dalam menghadapi ujian yang sangat berat kan. Kalaulah kita pun berada dalam kat tempat tu pun kan, maksudnya dengan keadaan Aisyah ni, dia sangat berharaplah Rasulullah pujuk dia kan, Rasulullah bagilah kan aku percaya pada kamu. Tapi benda tu tak datang daripada Rasulullah kan. Cuma Rasulullah tanya khabar, Rasul kata kalau kamu buat salah bertaubat kepada Allah, jika kamu tak buat maka Allah akan bersihkan kamu kan. Macam tu je lah kan. Tapi nak katanya waktu ketika itu nak kata pengharapan, pergantungan Aisyah kan kepada Allah kan yang sangat hebat lah kan. Maka Aisyah ni dia terus kan, dia nak kata macam itulah kebergantungan. Macam tu juga kita kan, lagi-lagi wanita ni dia kena kuat. Dia kena letakkan pergantungan harap dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap benda yang ada kan, setiap orang yang kita sayang, setiap orang yang kita kasih, semua tu adalah pinjaman pinjaman yang sementara daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang kekal yang akan sentiasa ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah Aisyah ni kan, dalam hadis ifk ni sebenarnya banyaklah pengajaran yang kita boleh ambil lah kan. Macam mana respon sahabat kan. Pada ketika itu juga ada sahabat yang terkesan, ada sahabat pun yang terkesan, dia pun percaya juga dengan kabar angin tu. Dan macam mana sahabat juga yang setia, masih mengatakan bahawa Aisyah tak akan buat macam tu. Macam tu Abu Ayyub Al-Ansari, maksudnya mereka kata takkanlah Aisyah buat kan. Aisyah itu lebih baik daripada kita, daripada Ayyub, dan Rasulullah itu lebih baik, dan Safwan itu lebih baik daripada Abu Ayyub. Siapa macam tu lah kan. Sahabat-sahabat Nabi ni mengenali sesama mereka, subhanallah kan. Mengenali Ummahatul Mukminin. Jadi seterusnya kita tengok macam mana juga akhlak-akhlak Aisyah juga kan, macam mana sedekah dia, macam mana dia punya kelembutan dia, macam mana dia punya dia punya sifat tawaduk dia kan. Banyaklah yang kita boleh tengok lah kan. Dari sudut sedekah tu kita pun biasa dengar juga kan. Mungkin boleh tengok dari sudut macam mana orang ada orang datang rumah Aisyah kan, nak minta makanan kan, nak minta apa-apa yang ada kan, sebab mereka memerlukan. Tetapi Aisyah ni akhirnya apa yang dia buat adalah dia bagi je. Maksudnya apa yang ada tu dibagi, walaupun sebenarnya itulah sisa yang terakhir yang ada. Tapi akhirnya mengutamakan orang lain itu lebih daripada diri mereka sendiri. Jadi begitulah yang kita boleh tengok lah kan. Macam mana kita tengok, yang pertama kesimpulannya kita boleh tengok keturunan yang
dan Abu Bakar dan juga ayah kepada atuk dia iaitu Abu Quhafah juga, masa itu pun masuk Islam jugalah kan. Nah katanya keturunan mereka ni mulia lah kan. Abu Bakar pun dia seorang yang dikenali. Dan kalau kita tengok juga Abu Bakar ni dari sudut pedermawan dia dan infak dia kan. Masa infak dia bukan separuh ke suku ke, tapi semua untuk Allah dan Rasulnya. Tapi akhirnya benda itu, akhirnya dia punya kesan-kesan kan. Kesan-kesan apa yang dilakukan itu akhirnya tertanam juga ke dalam, masih di dalam diri anak-anak lah. Masih ke dalam masih kuduah lah, dia memberi kuduah kepada anak-anak ni kan. Jadi akhirnya apa yang kita lakukan itu, masih janganlah kita berkira-kira dengan apa yang kita ada lah kan. Okey, yang kedua adalah dari sudut kecerdasan ilmu tu lah kan. Masa ilmu ini akhirnya sampai bila kita nak belajar, sampai bila kita nak menuntut ilmu, sampailah kita menutup mata kita, sampailah kita matilah kan. Sebab belajar ni dia sampai bila-bila, sebab kita ni kita sentiasa memerlukan benda tu kan. Kadang-kadang kita rasa kita dah banyak dah belajar, tapi sebenarnya bila kita semakin belajar tu semakinlah kita rasa tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab nak katanya itulah kan, maksudnya yang ada kan, yang berkuasa, yang luas ilmu dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa tu lah kan. Peristiwa hadis if, macam mana juga peristiwa yang kita boleh tengok macam mana, yelah dari sudut peristiwa-peristiwa ketidakpuashatian isteri-isteri kan. Dan macam mana juga Aisyah juga, dia dikenali sebagai orang yang sangat cemburu lah juga kan, kalau kita tengok kan. Tapi akhirnya benda tu normal lah kan, normal untuk wanita tu nak rasa cemburu, tapi jangan terlalu masih memudaratkan diri lah kan. Masa cemburu ni masih benda tu adalah normal, tapi jangan biarkan ia sampai memudaratkan diri kita lah kan, sampai dah tak boleh lah, sampai dah berfikiran negatif dan sebagainya lah kan. Dan yang terakhir adalah dari sudut akhlak-akhlak yang kita boleh contohi lah kan. Dan akhir sekali kita tahu bahawa hadis Nabi ada menyebut kan, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kadang-kadang kita rasa sayang sangat dengan orang yang adalah, contoh kita sayang mak ayah kita sayang ustaz-ustazah kita sayang guru-guru kita sayang sahabat-sahabat kita sayang sayang anak-anak kita. Tetapi mereka semua ni tak dapat pun nak beri jaminan bahawa mereka tak dapat pun nak beri jaminan bahawa mereka tak dapat nak bagi jaminan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sahabiyat kan, ummahatul mukminin iaitu Aisyah kan, telah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, dia memang akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cintailah kan orang yang kita masih cintailah, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Maka cintailah kan, cintalah sahabiat ni kan, cintalah ummahatul mukminin kan, ibu-ibu kepada orang mukminat. Cintalah mereka sebab jaminan mereka tu, maksud jaminan kita cinta mereka itu melayakkan kita untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ada satu jaminan dah. Sebab apa? Sebab mereka memang golongan ahli syurga. Jadi telusurilah kan dia punya perjalanan kehidupan mereka, telusurilah biografi kehidupan mereka, dan ambillah banyak sudut lah yang kita boleh ambil. Dari sudut keilmuan dia, akhlak dia, tawaduk dia, dari sudut macam mana dia menghadapi, respon kepada ujian-ujian yang dia hadapi dan sebagainya. Jadi begitulah kan, kita mengharapkan dengan kecintaan kita kepada sahabiat ini, kepada Aisyah, Abu Bakar, kepada Khadijah, kepada Asiyah, Safiyah, Fatimah dan sebagainya, dan itulah satu jaminan yang sangat kuatlah untuk kita, untuk Allah melayakkan kita ke syurganya insya-Allah. Jadi wallahu a'lam, rasanya setakat itu sahaja untuk hari ini. Semoga kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai satu titik tolak untuk kita menjadi wanita yang solehah, wanita yang
wanita yang akhirnya mengikuti dan yang ikut kuduah ataupun teladan-teladan yang telah ditunjuki oleh sahabiat-sahabiat. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.